Okay guys, kita pergi pula kepada seterusnya. Kita ada 2 lagi reaction guys to go untuk carbonyl compound ni. Okay, the second last reaction adalah what we call as reduction reaction. Reduction reaction. Okay, sekarang kita tahu kan, aldehyde ataupun ketone, dia adalah products of apa? Products of oxidation. Di mana primary alcohol boleh hasilkan aldehyde. Ketone dihasilkan daripada apa? Dihasilkan daripada secondary alcohol kan, dapat ketone. Ini yang you guys belajar dalam topik apa? Dalam topik hydroxyl compounds. Okay, and due to that, okay, kita boleh reverse the process. Guys, kita boleh reverse proses itu. Di mana daripada aldehyde, kita boleh dapatkan balik semula primary alcohol. Daripada ketone, kita boleh dapatkan balik semula secondary alcohol. And since dia adalah reverse of oxidation, sebab itulah this reaction dikenali sebagai reduction reaction. Guys, jadi ingat carbonyl compounds can be reduced. So itulah dia apa kita nak tengok guys dalam this reaction Okay, dia macam ni. Kan, alkohol. Kita tahu kan, alkohol can be oxidized. Contohnya kalau here kita ada primary alcohol, boleh dioksidakan jadi apa? Kita boleh oksidakan dia jadi aldehyde. Dan aldehyde juga boleh berlaku oxidation kan? Baru kita bincang tadi, dalam lesson sebelum ni tadi kan, aldehyde juga boleh dioksidakan. Di mana oxidation of aldehyde, kita akan dapat carboxylic acid. Nampak tak kelas? Dan kita pun dah bincang sebelum ni kan, apa itu oxidation dalam organic chemistry? Oxidation means apa? Number of oxygen increases, number of hydrogen decreases. Sebab tu kalau guys tengok dekat sini kan, apa berlaku? Okay, sekarang kita tengok pada alpha carbon ni. Ni alpha carbon. Okay, see apa berlaku pada this alpha carbon? Asalnya dia ada satu O, dia ada satu H. Tapi bila berlaku oxidation, apa jadi kelas? Bilangan H dah kurang. Nampak tak? Jadi bila bilangan H dah kurang, okay, asalnya ada berapa H ni? Dia ada 1, 2, 3 hidrogen. Tapi bila dia berlaku oxidation, see, dia dah kurang 2 hidrogen. Nampak tak? Alpha carbon dah kurang 2 hidrogen. So itu menunjukkan berlakunya oxidation. Sebab ini dalam oxidation, bilangan hidrogen berkurangan. Okey, lepas tu cuba guys tengok. Apa jadi? Bila aldehyde dioksidakan, okey, apa jadi kelas? Oksigen asalnya ada satu saja oksigen dekat aldehyde. Tapi bila dah oksidas jadi carboxylic acid, nampak tak ada berapa oksigen? Ada 2 oksigen guys. So itu menunjukkan berlakunya oxidation. Jadi ingat dalam organic chemistry, apa itu oxidation? Number of oxygen increases, number of hydrogen decreases. That is oxidation in the point of view dalam organic chemistry. Dalam perspektif organic chemistry, itulah dia guys. So, kalau kita reverse this process, kan kita reverse this process, contohnya daripada carboxylic acid, kita jadikan dia aldehyde. So, kalau tadi kita buat oxidation. So, kalau kita reverse this reaction, kita akan berlaku apa? Dia akan berlaku reduction. Jadi that's why guys, daripada carboxylic acid, actually, kita boleh reducekan jadi aldehyde. Dan daripada aldehyde, kita boleh reducekan dia jadi primary alcohol. So itulah reduction. Dan kita tengok pula dalam organic chemistry, apa itu reduction? Nampak tak guys? Reduction means number of hydrogen increases, okay, tetapi number of oxygen decreases. See, totally opposite of oxidation. Cuba guys tengok kan, nampak tak? Asalnya this carbon ada berapa O? 1, 2. Tapi bila carboxylic acid reduce to aldehyde, dah tinggal berapa O? Dah tinggal 1 oksigen. Nampak tak? Bilangan oksigen berkurangan. Okay, and then daripada aldehyde jadi alkohol. Apa jadi sekarang ni? Bilangan oksigen kekal. Tetapi apa yang berubah guys? Bilangan hidrogen. Asalnya hidrogen 1. Tapi bila aldehyde reduce jadi alkohol, dia ada 1, 2, 3 hidrogen. Menunjukkan apa? Bilangan hidrogen bertambah. So bila bilangan hidrogen bertambah, bukankah itu tindak balas penurunan? Reduction. Okay? Masih? Itu beza antara oxidation dengan reduction. Nampak tak? Ini ada hubungan ni guys. Nanti bila kita masuk topik carboxylic acid, sekali lagi kita akan jumpa reaction ni.
Sebab apa? Sebab aldehyde dan alkohol ni actually dia ada kaitan dengan carboxylic acid kan. Okay guys, jadi kita tengok dulu yang pertama. Okay, sekarang kita tahu reduction of to alcohols ni, okay, tak kisah sama ada aldehyde ataupun ketone, both of these can undergo reaction, di mana kedua-dua itu akan menghasilkan alkohol. Di mana aldehyde kita akan dapat primary alkohol, ketone kita akan dapat secondary alkohol. Okay, dan apakah reducing agent yang kita akan gunakan? Basically there are 3 reducing agent guys. Yang pertama kita boleh gunakan ini. Apa ni? NaBH4 ni. Bukan Nabiha So ini adalah sodium borohydride. Guys, sodium borohydride. Dan kalau you nak tahu macam mana structure sodium borohydride, so inilah dia guys. Structure sodium borohydride. Dia merupakan suatu salt lah, sejenis garam Okay. That's why kita kena larutkan di dalam methanol, dalam solvent. So solvent ni adalah methanol. Jadi sodium borohydride in methanol. So this is the first reducing agent that can be used. Or kalau you guys tak nak gunakan sodium borohydride in methanol, kita juga boleh guna ini kelas. Kita boleh guna lithium aluminium hydride. Tapi ni dia 2 step tau. Kalau nak gunakan lithium aluminium hydride, dia mesti done in 2 steps. Apa? First step, kita tindak balaskan dengan lithium aluminium hydride. Kita biar reaction tu berjalan dulu sampai selesai. Dah selesai reaction tu, barulah kita akan followed by acidification. Ataupun kita tambah air. Ataupun kita buat hydrolysis. Sebab tu dia 2 step ni. Ini step 1. Ini step 2 ni. Okay, followed by ini. Ini step number 2. Sebab tu bila kita dalam equation kelas kita akan buat macam ni. First, kita akan tulis lithium aluminium hydride. And then second, barulah kita akan buat H3O+ like this. Dia tak boleh serentak tau guys. You guys tengok apa maksud dia? Kalau you guys tak tulis 1, 2 ni, ini maksud dia kita buat ni serentak. Campur semua everything, run the reaction. Okay, tak boleh kelas. Tak boleh macam ni. Sebab apa saya kata tak boleh macam ni? Reason dia, kalau you all nak tahu, lithium aluminium hydride ni, dia adalah suatu very strong reducing agent. Dia adalah suatu reducing agent yang sangat kuat. So bila sangat kuat, apa berlaku guys? This lithium aluminium hydride, dia tak boleh jumpa air tau. Ni structure lithium aluminium hydride ni, kalau you guys tengok dekat screen kat bawah tu. So that is the structure of lithium aluminium hydride. Okay, sedikit saya nak kongsikan dengan you all tentang this lithium aluminium hydride. So this lithium aluminium hydride, dia akan bertindak balas violently with water. Nampak tak keras? Violently with water. Ada beran ke? Ada berani ke guys? Nak tambah air? Tu tak boleh. Sebab itulah reaction ni kena buat 2 step. Maksud dia, first step, okay, aldehyde ataupun ketone, kita tindak balaskan dulu dengan lithium aluminium hydride. Kita bagi dulu reaction tu berjalan, okay, and then dah selesai reaction itu, barulah kita akan followed by H3O+ ataupun kita followed by tambahkan air. Sebab apa kita tambahkan daripada peringkat awal? Sebab lithium aluminium hydride dia tak boleh jumpa air guys. Bahaya. Sangat-sangat bahaya. Okay, bahaya untuk kita lah yang buat eksperimen tu. Okay, sebab tu kita tak buat macam tu. Kita kena buat ada 2 step. Kan? Bila air akan ditambah, water is added to the reaction mixture selepas tindak balas yang dalam step 1 tadi completed. Barulah kita add water. Sebab itulah guys, ini tak boleh macam ini. You guys kena letak 1, 2. Dia macam ozonolysis lah. Kan ozonolysis pun 2 step juga kan. First tindak balas dengan ozon. Second step tu barulah kita tambahkan zinc in water kan. Ni pun sama. So dia mesti done in 2 steps guys. Okay. So I hope everybody are clear tentang ni. Right. Ataupun kalau you all tak nak gunakan this reducing agent, kita juga boleh guna apa tahu? Kita boleh gunakan reaction with hydrogen gas. Tapi dengan syarat mesti kena tambahkan metal catalyst. So apakah metal catalyst yang boleh digunakan? Sama ada we can use nickel, kita boleh gunakan platinum, ataupun kita boleh gunakan palladium. Guys, jadi inilah dia. The 3 examples of common reducing agent. Yang biasalah, reducing agent yang biasa kita gunakan apabila kita nak buat reduction of aldehyde ataupun reduction of ketone to produce alcohols.
Okay, so now let's look at a few examples. Okay, so ingat kelas. Aldehyde, kita dah bincang tadi kan, aldehyde kalau kita buat reduction, kita akan dapat primary alcohol. So ini dia punya general equation di kelas. So nampak tak apa yang berlaku kat sini? Okay, nampak here dia menggunakan lithium aluminium hydride step 1 and then step 2 barulah kita buat hydrolysis, tambah air. Jangan lupa letak 1, 2 ni. Okay, and then tengok apa yang berlaku guys. Tukarkan carbonyl of aldehyde jadi CH2OH. See dapat apa ni? Kita akan dapat suatu primary alcohol. Sebab apa? Sebab primary alcohol kalau kita buat oxidation kan gunakan apa? Hot acidified KMnO4. Okay, betul ke ni? Tak boleh kan? Tak boleh guna hot acidified KMnO4. Kita kena guna apa? PCC kan? Nampak? Primary alcohol kalau kita gunakan PCC in inert solvent kan kita akan dapat aldehyde. Nampak tak guys? Sebab tu aldehyde kalau kita reverse the reaction, kita buat reduction, kita akan dapat balik semula primary alcohol. Okay, everyone Right, seterusnya kalau ketone pula, ketones are reduced to secondary alcohol. Nampak tak? Di sini saya menggunakan sodium borohydride in methanol. Satu lagi contoh reducing agent that can be used. See apa berlaku? Tukarkan carbonyl jadi CHOH. Guys. Okay, so kita akan dapat secondary alcohols. Okay, so tengok sedikit example exercise. Okay, cuba kita buat ni kelas. So kita dapat kat sini, kita ada propanon. Okay, kita ada propanon, yang dekat bawah ni kita ada ethanol. Okay, propanon guys, ketone. So kita buat reduction, dapat apa? Propanon. Secondary alcohol. Okay, betul. Dan apa nama alkohol tu? Ni, kita akan dapat ni kan? Ni. Apa nama alkohol ni? 2-propanol. Yes, good. Kita akan dapat 2-propanol. Okay, so di sini kita menggunakan ni lah. Kan kalau kita nak guna ni, nak guna sodium borohydride ke, nak guna hydrogen in catalyst ke, pun boleh juga. Okay, hydrogen with the presence of catalyst pun boleh juga. Okay, sudah selesai yang pertama. Yang kedua, kita tinggal koma ni. Okay, sodium borohydride in methanol. So ini ethanol kan? Dapat apa tadi? Ethanol, reduce. Reduction of ethanol, kita akan dapat primary alcohol. Primary alcohol. Jadi daripada ethanol guys, kita akan dapat ethanol. Nampak? So kita akan dapat suatu, ini tadi primary alcohol. Okay, so ini tadi kita dapat secondary alcohol. Okay, so tak susah kan reaction ni kan? Simple je. Okay, alright. Seterusnya kelas. Okay, ini dah selesai. Oh, alamak, terkeluar jawapan. Tak apalah. Okay, kita tengok yang seterusnya. Ni nampak, kali ni dia menggunakan a different reducing agent. Dia menggunakan hydrogen gas with the presence of nickel catalyst, nickel metal catalyst. Pun samalah, since ini adalah ketone, kan ni 2-butanol kan, ketone. So apa jadi daripada ketone, dia akan reduce. Dia akan reduce jadi secondary alcohol. Nampak? Kita akan dapat secondary alcohol. Okay, and then seterusnya, kita ada propanol here. Okay, propanol. So sama juga kita buat reduction guys, daripada propanol, since propanol adalah aldehyde, so kita akan dapat primary alcohol. In this case, daripada propanol, kita akan dapat 1-propanol. Inilah dia, guys. Okay, so itulah dia reduction of aldehydes dan juga reduction of ketones. Di mana kita akan dapat ketone, kita akan dapat secondary alcohol. Aldehyde, kita akan dapat primary alcohol. Okay, seterusnya. Okay, kita cuba tengok soalan tutorial pula lah. Guys, okay, cuba tengok soalan tutorial. Now let's look at tutorial 16.3, 16.4. Saya nak everybody please look at question number 4. Cuba tengok soalan nombor 4. Ada 3 soalan kat situ kan? Okay, kita start dengan part A dulu. Let's start with 4A. Okay, apa soalan ini kelas? Outline the synthesis. Maksudnya kita kena buat satu reaction scheme lah.
of the following. Sekarang ini macam mana daripada propanon kita nak dapatkan propin. Ingat lagi tak kelas? Untuk soalan-soalan yang macam ni, saya pernah bagi tahu pada you sebelum ni kan. Ingat apa kata-kata hikmah dia? Apa? Less is the best. Kan? Less is the best. Paling bagus sikit je. Tak perlu sampai one step itu terbaik. Kalau tak boleh one step, kita fikir. Boleh tak 2 steps? Kalau tak boleh 2 step, boleh tak 3 step? Tak boleh 3 step, 4 step, 5 step, 6 steps. Sampailah at the end of the day, kita akan dapat the final product. The final compound yang kita nak dapatkan tu. Jadi sekarang ni kita nak buat apa? Daripada propanon, guys, macam mana kita nak hasilkan propin? Ini propanon. Okey, sepanjang reaction yang kita dah belajar ni, hari ni dan juga semalam, kan? Adakah jumpa carbonyl compound reaction yang dapat alkin? Ada tak? Reaction daripada carbonyl compound dapat alkin? Tak ada. So meaning that reaction ni tak boleh one step. Kita kena hasilkan benda lain dulu. Tak tahulah benda apa kan? Itu kita kena figure out lah. Apa kita nak hasilkan dulu. Lepas tu barulah guys kita boleh dapatkan propin. So what do you guys think? What could be done here? Macam mana nak buat ni? Daripada carbonyl jadi alkin tak ada. Kan you guys tak ada belajar reaction tu kan? Cuba fikir reaction lain. Daripada alkohol, boleh tak jadi alkin? Guys, daripada alkohol boleh tak jadi alkin? Ingat lagi tak dehydration of alcohols? Your second mechanism you belajar, dehydration of alcohols. Kan daripada alkohol kita boleh dapatkan alkin kan? Yes, kita tindak balaskan dengan concentrated sulfuric acid. Kita panaskan, dapat alkin. So sekarang ni, maksudnya daripada alkohol boleh jadi alkin. Sekarang ni pula, daripada carbonyl boleh tak jadi alkohol? Boleh. Boleh. Nampak tak dia punya hubungan dekat situ kelas? Jadi maksud dia sekarang ni, kita cuba fikir. Kita ada keton. So kita tahu keton boleh dapat secondary alcohol. Kita buat reduction. Secondary alcohol kan kita boleh buat dehydration dapat alkin. So cuba kita buat tu kelas. Cuba kita buat Okay, yang pertama kita buat apa tadi? Kita buat reduction. Yang baru je belajar tadi. Kan kita guna apa? Kita gunakan reducing agent. So here saya gunakan contoh ini. Kita tindak balaskan first step dengan lithium aluminium hydride. And then second step followed by kita add water. Dapat apa kelas? Ini tadi propanon, ini kan kita dah bincang tadi ni. Kalau propanon kita akan dapat apa? Secondary alcohol. Apa alkohol tu? Kita akan dapat 2 propanol. 2 propanol. Yes, good. 2 propanol. Okay, tak habis lagi ni. So daripada 2 propanol, macam mana nak dapatkan alkin? Kita buat dehydration of alcohol. So kita tindak balaskan dengan apa? Kita akan tindak balaskan dengan concentrated sulfuric acid. H2SO4. Yes, good. Dan kita panaskan. Kita buat apa ni? Dehydration. Dehydration of alcohol. Di mana dalam reaction apa akan berlaku? Dia akan buang OH, dia akan buang H daripada adjacent carbon atom. So kedua-dua carbon atom itu akan form carbon-carbon double bond. And finally guys, kita akan dapat propin. Nampak tak? Okay. Inilah dia. Ini yang saya kata tu. Yang saya selalu ulang tu kan. Less is the best kan. Yang paling sikit lagi bagus. Cuma dalam kes ni, paling sikit 2 lah. Sebab memang tak ada. Reaction yang directly daripada propanon jadi propin ni, there is no such reaction. Tak ada. Tak ada guys. Kita kena buat 2 step. Itu yang paling ringkas. Okay. Nantilah bila you dah belajar banyak reaction ni, cuba apply lah. Apply all the reaction that you have learned before. Okay. So in this case, inilah dia cara dia kelas. Okay. Ataupun kalau you nak panjangkan lagi boleh juga. Kan? Dia boleh je kalau nak panjangkan. Dia yang susah nak pendekkan, dia yang susah. Nak panjangkan boleh. Contoh daripada propanol, you hasilkan apa? You hasilkan haloalkane. Lepas tu barulah kita hasilkan alkin pun boleh juga. Guys, macam ni contoh Kita daripada propanol ni kan. Okay. Kita tindak balaskan dengan apa? Katalah you guys tindak balaskan dengan SOCl2 in pyridine. Dapat apa? Kita akan dapat CH3. Ni, guys akan dapat 2 chloropropane. And then daripada 2 chloropropane, boleh tak dapatkan alkin? Boleh kan? Kita tindak balaskan dengan hot
Sorry pula, kita nak balaskan dengan potassium hydroxide in ethanol and then you reflux. Nampak tak kelas? Pun boleh juga. Cuma berpegang pada kata-kata saya itu, less is the best. Lagi sikit lagi bagus. Sebab apa kalau kita buat yang saya tunjukkan yang baru ni, ini ada 4 steps. Dia 1, 2, 3, itulah. Kan? Dia akan ada 3 steps. Kan? Yang tadi tu kita buat 2 step je. Tapi adakah bermaksud salah? Tak, dua-dua ni betul. Guys, dua-dua betul. Sebenarnya you nak panjangkan lagi pun boleh. Cuma buang masa lah. Kan? Kalau dalam exam buang masa, buat panjang-panjang kan. So tak payah. Fikirkan yang the shortest route as possible. Laluan paling pendek yang boleh. Okay. Alright kelas So ni untuk 4A. And then let's move on 4B. Dan saya nak cuba you fikirkan ni. Macam mana daripada cyclohexanon kita nak dapatkan cyclohexane 1,2-diol. Okay, jom kita sama-sama kita buat brainstorming ideas. Guys, macam mana? Siapa nak bagi saya idea? Cepat. Kita nak buat macam mana ni? Cyclohexanon nak jadi diol. Dan kalau kau tengok kan, ni diol apa ni? Okay, betul. Sebelum tu saya nak tanya, ni diol apa? Ini kan vicinal diol. Kan, vicinal diol. Ingat lagi tak kelas? Reaction apa yang you dapat diol macam ni? Reaction apa? You dapat vicinal diol. Do you guys still remember this reaction? Bayes test. Bayes test kan? Jadi meaning that dalam this reaction ada melibatkan Bayes test punya reaction. Okay, tadi siapa yang buat tadi? Kata reduction kan? Boleh? Kalau you nak buat reduction dulu boleh? So in this case, kalau siapa yang kata buat reduction, yes, kita boleh reducekan dia dulu daripada cyclohexanon. Okay, daripada cyclohexanon kita boleh buat reduction. Ini terpulang lah saya gunakan yang sama je. Kalau you tak nak gunakan yang sama, boleh gunakan sodium borohydride in methanol ataupun you guys boleh gunakan hydrogen in the presence of metal catalyst. Okay, jadi kita akan dapat cyclohexanol. Okay guys, seterusnya. Ingat tak, tadi kita nak buat Bayes test kan? Bayes test ni kita kena ada apa? Nak buat Bayes test, apa compound yang kita kena guna guys? Nak dapat diol? Alkin. Alkin. Jadi daripada cyclohexanol, sekali lagi kita hasilkanlah alkin. Buat apa? Dehydration lah. Kan? Dehydration of cyclohexanol. Ini sebenarnya sama macam A tadi kan? So you guys akan dapat cyclohexene. Okay, cyclohexene. And then daripada cyclohexene ni, kita buatlah Bayes test. Ingat lagi tak apa reagent nak buat Bayes test ni? Kita akan gunakan. Okay, betul KMNO4. KMNO4 yang macam mana? Cold lagi basic. Ingat tu, ingat Bayes test, ingat apa? Cold, basic, KMNO4. Ini guys. Cold, basic, KMNO4. Itu Bayes test. Ingat ini Bayes test. Okay, sebelum kita buat Bayes test, dia akan berlaku addition reaction, pi bond dia akan putus, so masukkan OH, jadi kita akan dapat ni lah. Okay, cyclohexane 1,2-diol. Okay, kelas so ni untuk 4B. Okay, 4B. Alright, seterusnya 4C. Okay, macam mana ni? 3-pentenon to 3-chloropentane. Daripada carbonyl compound nak jadi haloalkane. Anyone wants to try? Nak share idea? Reduction juga. Okay, first buat reduction. Okay, betul? Okay, still kat sini masih lagi digunakan lithium aluminum hydride. Betul, kita akan dapat secondary alcohol kan sebab kita ada ketone. Okay, seterusnya kelas. Daripada alkohol nak dapatkan haloalkane. Ini pun kita boleh buat macam tadi juga. Kan? Daripada alkohol kita jadikan apa? Kita jadikan dia apa kelas? Kita jadikan dia alkin. Lepas tu dah dapat alkin, kita akan buat hydrohalogenation. Ini contohnya macam ni. Ini daripada alkohol. Kita tindak balaskan dengan concentrated sulfuric acid and then you all panaskan kan? So kita akan dapat apa?
kita akan dapat alkin. Okay, kita akan dapat this alkin. CH2, CH, ni guys. CH3. Okay, kita akan dapat macam ni kan. Okay, and then kita buat apa? Daripada alkin ni, barulah kita buat hydrohalogenation. Okay, kita akan tambahkan ni lah, HCl. So, kita akan dapat macam ni. Terus kita dapat haloalkane. Tapi sebenarnya ada route yang lebih pendek. Guys, ada satu laluan yang lebih pendek. Apa? Instead of kita buat 2 step tambahan macam ni, sebenarnya daripada alkohol, kita boleh directly dapat haloalkane. You guys remember what is the reaction? Dia nak balas dengan apa? Daripada alkohol. Nampak tak dia tukar apa ni? Dia tukar OH dengan Cl. So nak guna apa kelas? Ingat lagi tak ada 4 pilihan reaction tu. Sama ada kita boleh guna HCl, kita boleh guna PCl3, kita boleh guna PCl5, ataupun kita boleh gunakan SOCl2 in pyridine. Terus dia akan berlaku substitution kan. So dalam kes ni saya gunakan ini guys. PCl3. Ataupun kalau guys nak gunakan PCl3 yang saya beritahu tadi lah, boleh gunakan HCl atau PCl3, atau you boleh gunakan PCl5, atau you boleh gunakan SOCl2 in pyridine. Apa tak kelas? Jadi apply, gunakan segala reaction, all of the reaction yang you dah belajar setakat sampai ke hari ni, cuba apply dekat sini. Okay, mungkin you tak ingat reaction ni, tak apa, buat yang reaction tadi pun betul juga. Kan jadikan dia alkin dulu, lepas dapat alkin baru kita hasilkan haloalkane. Itu pun boleh juga kelas.